Sebenarnya saya bekerja ataupun berlakon di Cathay Chris Singapura. Tapi kebetulan saya ada ruang untuk berlakon bersama lain studio seketika. Jadi saya dapat peluang dengan cara screen test berlakon dalam filem Hang Tuah sebagai Tun Zainal. Di dalam filem Hang Tuah ni peranan sebagai Tun Zainal, di situlah saya mengenali saudara P. Ramlee. Ya. Saya pergi ke Singapura tahun 53, memang hasrat nak berlakon di studio Jalan Ampas, ya, Malay Film Production. Tetapi barangkali rezeki saya tak ada kat situ. Saya dapat peluang bekerja dengan Cathay Chris berlakon sebagai pelakon, dan di samping itu saya juga menjaga konti. Ya. Saya termuda di waktu umur saya lebih kurang 19 tahun. Ya, tahun 53. Bekerja beberapa tahun di Merdeka Studio, di Cathay Chris, dan saya berhenti, ya, seketika. Di situlah saya dapat mengenali P. Ramlee dan berlakon dalam filem Hang Tuah. Peranan saya sebagai Tun Zainal. Yang mengenalkan saya ialah K.M. Basker. Ya, K.M. Basker yang mengenalkan saya dengan Pani Manjunda. Tapi sebelum berlakon saya kena buat screen test dulu. Ya, walaupun saya tak berlakon beberapa filem, kerana Pani Manjunda di waktu itu adalah filem pertama dia bila dia datang ke Singapura daripada India. Jadi saya buat screen test, lulus. Yang memberi dialog pada saya ialah saudara Jamil Sulong, dan direkturnya yang buat screen test ialah K.M. Basker. Ya, dan saya lulus screen test, jadi saya dapat peranan Tun Zainal, ya, dalam filem itu. Di situ saya mengenali saudara P. Ramlee. Ramlee ini sebenarnya dia orangnya kreatif, ya, kreatif. Dan of course nama besar dah juga waktu itu. Kalau tidak dia tak akan dapat memegang peranan sebagai Hang Tuah. Jadi saya masih lagi baru di waktu itu. Tapi walau bagaimanapun saya atasi semua itu sebab Ramlee nama besar, ya. Dan saya juga bercita-cita mau menjadi seorang pelakon yang juga nama besar. Begitulah cita-cita kita, ya. Jadi saya atasi semua ini. Babak yang saya berlakon ini, babak ini menyanyi menari, ya, dalam filem itu Joget Pahang. So dalam filem itu saya menarikan tarian yang diperlukan, juga menyanyi sekali bersama dia, ya, dalam Joget Pahang itu. Tetapi saya atasi kerana saya berlakon dengan dia, saya memahami dia. Dia orangnya baik, ya, mudah mengajar kita. Of course dari segi umur dia lebih tua daripada saya, lebih kurang bezanya 5 tahun, ya, saya dengan dia. Saya panggil dia abang. Dia mudah mengajar kita dan dia memang boleh menari. Dan saya sebagai pelakon kita harus buat, ya, dan orangnya tak sombong. Itu sifat P. Ramlee. Dan dia juga serius. Kalau kita tak betul, dia bagi tahu. Ikut begini, walaupun ada director pun kita tahu, director pun segan juga dengan dia. Jadi kita mau maju, mau mencari sesuatu, saya turut, ya. Maka itulah saya pun dalam bidang ini sampai ke hari ini dah lebih kurang tahun 55, ya, filem Hang Tuah. Hari ini sudah berapa tahun 2011, dah lebih kurang 49 tahun lebih kurang. Dari Melaka
ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli berangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Kami mengucap selamatlah datang, harap yang kurang dicaci jangan. Melenggang, melenggang, yang tadi lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Melenggang, melenggang, yang tadi lenggang, kalau baik hati nanti orang pun sayang. Pukullah gendang kulit kerbau, dalam majlis tari menari. Pukullah gendang kulit kerbau, dalam majlis tari menari. Saya seorang daganglah merantau, mengharap belas orang di sini. Saya seorang daganglah merantau. Kalau nak katakan soal perpisahan Malaysia Singapura, tapi dalam bidang filem tidak ada perpisahan. Sebab filem kita yang dibuat di Singapura, tempat tayangan dia, platformnya adalah Malaysia. Malaysia. Sebab waktu itu Malaysia tidak ada production house ataupun studio buat filem waktu itu. Selepas bila Merdeka Studio ada. Merdeka Studio bermula pada tahun 61, hari bulan 1 tahun 60. Dan saya lah grup yang pertama, ya. Saya Abdullah Cik, Salma Ahmad dan L. Krishnan yang membawa saya ke dalam bidang perfilman. Kita berhijrah ke Merdeka Studio pada tahun 60. Di situlah kita buat filem kita buat filem Tun Teja, filem pertama, dan Krishna Peneriau, dan beberapa buah filem lagi. Tapi hajat saya nak masuk Shaw Brothers tak dapat filem, tetapi kerana ada gap tu tadi yang saya katakan, saya dapat berlakon dengan P. Ramlee, dan saya kata itu sudah komplit sebagai seorang anak seni, ya. Walaupun tak lama, tapi sekejap spontan, dan dapat pula berlakon bersama P. Ramlee. Itu satu saya katakan satu, nak kata anugerah, bukan anugerah lah, satu dorongan diberi oleh Allah SWT. Memang saya sekolah, dari sekolah saya melihat filem P. Ramlee daripada tahun 50, 51, 52. Jadi saya datang minat, ya. Datang minat. Jadi kebetulan saya dapat, ya, berlakon dengan dia. Dan selepas itu kita harus bawa haluan kita sendiri lah, ke arah mana. Dan dalam filem ini, kalau kita berlakon, jangan diingat hanya kita berlakon saja. Bahkan umur meningkat, ya. Jadi kesihatan kita ataupun kita punya diri sendiri pun tak semestinya stagnan dengan umur remaja saja, kan. Kita berperingkat-peringkat. Jadi kita harus buat satu perancangan, fokus kita, ya. Apa yang saya lihat perbezaan waktu P. Ramlee di Singapura dan waktu P. Ramlee di Kuala Lumpur, 10 tahun di Kuala Lumpur. Saya kontrak saya 3 tahun dengan Merdeka Studio. Tahun 60-61, hujung 62 saya tinggalkan Merdeka Studio, saya berbalik ke Singapura, dan arwah P. Ramlee dengan Saloma datang, ya, berhijrah ke Merdeka Studio. Tapi dari situ selama 10 tahun saya tengok P. Ramlee berbeza dari segi fizikal, dia bertambah gemuk, ya. Dia pula suka simpan janggut panjang apa semua, kan. Jadi tidak, saya nampak dia macam tidak begitu kemas dia dengan diri dia sendiri, ya, sebagai seorang bintang. Jadi di situ saya merasakan ada sesuatu yang dia tidak menyenangkan pemikiran dia, ya. Anak seni ini very sensitif, ya, terhadap sekeliling. Jadi kita ambil, kita tahu dia meninggal umur dia 42 tahun.
Kalau sebagai seorang yang tampan hero 42 tahun itulah umur yang paling baik matang dalam sebuah filem ataupun apa saja. Tapi dia meninggal umur itu, saya rasa terlalu muda. Tetapi ini semua kehendak Allah SWT, kita harus terima. Mungkin ada sebab sesuatu. Kenapa di Singapura dia berbeza sekali, dan apabila dia balik 10 tahun di Malaysia, dia dalam keadaan begitu. Sebab dia datang 10 tahun daripada tahun 73 hingga ke dia meninggal umur tahun 73. So jadi 10 tahun daripada tahun 62 So 10 tahun. Jadi nampak perbezaan. Jadi pada saya percaya dia ada sesuatu yang dia tidak menyenangkan hati dia. Okey, kita membesar dengan filem-filem Melayu. Dan hari ini pun filem memang masih disukai ramai, tetapi bentuk dan ceritanya berlainan sedikit. Tidak seperti dulu. Di situ waktu dulu kita tahu filem kita inilah wajah Melayu dengan pakaian tetapi hari ini dah berbagai-bagai. Kalau dulu kita bermain dengan keris, hari ini kita filem kita bermain dengan seram, bermain dengan kereta lumba ataupun motosikal. So perbezaan. Tapi harapan kita filem Melayu pada hari ini dah tak sebut lagi filem Melayu, sebut filem Malaysia. Tetapi memang kita filem ini masa depan memang cerah, dan hari ini pun kita sudah boleh collect sampai 7 juta, 8 juta, besar, angka dia besar. Tetapi kalau dulu dapat 2 juta, kalau nak bandingkan hari ini lebih kurang sama, sebab duit sudah jadi kecil, jadi banyak. Dulu duitnya sikit, tapi dia punya value lebih. Sekarang ni angkanya besar, value-nya kurang. Situ beza. But kita nampak filem ada dia punya potential. InsyaAllah penonton akan bertambah. Itu yang saya katakan tadi. Kita hari ini juga filem ada peminat dia, tetapi kita harus usaha lagi menambahkan peminat yang menonton filem Melayu, filem Malaysia. Sebab konsep satu Malaysia kepada kita di Malaysia menganggap kita punya filem ini sudah bukan lagi filem Melayu, diminati oleh semua bangsa. Dan dari situ juga kita boleh menambahkan penonton. Kalau penonton filem kita hanya Melayu saja, kita ada sebanyak itu aja kan. Tetapi kalau kita buat filem, buka sedikit ruang itu, Cina pun menonton, orang India pun menonton, jadi filem kita akan menambahkan penonton. Pada saya, filem dulu ini dari segi dialog, dari segi peribahasa, memang saya rasa lebih unggul daripada hari ini. Hari ini kebanyakan buat filem nak kejar matlamat ke Look to the East ataupun berpandukan Hollywood. Tetapi dulu tidak. Kita betul-betul tulen dengan pakaian, menunjukkan orang Melayu. Kalau orang kaya hari ini dia pakai apa? Dia pakai pajama. Tapi kalau dulu orang kaya dia pakai baju teluk belanga. Tengok P. Ramlee dalam filem Anakku Syazali, dia portraykan dia tu sebagai orang Melayu. Kaya mana dia pun, anak ni sampai buang duit apa semua kan, tapi dia tetap dengan baju kurung dia yang teluk belanga tu waktu malam. Patutnya dia boleh pakai pajama kan, orang kaya, tapi dia pakai. Itulah barangkali kerana kemajuan teknologi, so benda ini berubah. Tapi kita harap selalu dalam filem kita jangan terlalu kejar yang itu, tetapi kita harus juga tulis sedikit, ingatkan dari mana asal kita. Saya barangkali tak tahu tapi pada saya punya sifat,
kalau kepercayaan saya, kalau ada Ramli hari ini, saya tak tahu bagaimana orang menghargai dia. Tidak seperti dia dah tak ada. Kalau dia ada 10 tahun di Kuala Lumpur di waktu dia ya masih ada, sesudah ditinggalkan Merdeka Studio, kita boleh tengok wajah dia bagaimana sampai dia tak terurus diri dia sendiri. Jadi kalau hari ini barangkali dia ada, saya tak tahu adakah orang sedar yang kita mempunyai satu bintang ya, yang besar begitu, dihargai, ataupun orang dudukkan di satu corok ya, P. Ramlee ni tadi. Tetapi Allah Ta'ala lebih memahami. Itulah pada saya, 10 tahun dia di Kuala Lumpur, satu ruang pun dia orang tak pergi. Dia hanyalah duduk di Merdeka Studio tu buat filem. Tidak ada lebih daripada itu. So jadi saya tidak mahu mengatakan kalau ada Ramlee ni orang sanjung dia, kerana dia dah tak ada lah, baru orang menyanjungi dia, sedar yang dia sudah tiada.